Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah majlis zikrullah ini kita akan mulakan dengan tazkirah kepentingan, keperluan untuk kita membersihkan hati kita, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab hati itulah merupakan tempat pandangan Allah kepada hamba-Nya. Bukan pada pakaiannya, bukan pada hartanya, bukan pada tubuh badannya. Begitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Taala tidak pandang pada rupa bentuk kamu dan tidak pandang kepada harta benda kamu. Tapi yang Allah pandang ialah kepada hati-hati kamu dan juga amal-amal kamu. Maka dengan sebab itulah menjadi kepentingan kepada kita umat yang beriman supaya kita menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita dikotori dengan noda dan dosa dan supaya hati kita jangan terhijab, tertutup daripada memandang kepada kebesaran Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itulah di sini dalam kita melalui hidup ini, kita diwajibkan oleh Allah SWT melalui lisan Rasulnya yang telah dijelaskan oleh para alim-alim ulama kita bahawa pelajaran yang wajib setiap Muslim mempelajari ialah pelajaran pertama, pelajaran akidah tentang tauhid, mengenal pada Allah. Pelajaran kedua ialah pelajaran fikih, iaitu mengenal bagaimana syariat agama Allah. Dan pelajaran ketiga ialah pelajaran tasawuf, iaitu pelajaran mengenal, membersihkan hati kita menuju kepada Allah Ta'ala. Maka kalau pencang salah satu daripada tiga ini, maka tak sempurnalah akan iman seseorang itu kepada Allah. Maka dengan itu saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada semua para jemaah, para murid-murid yang mengikuti pengajian kita online ini. Kita akan tetapkan setiap hari Ahad insya-Allah pada jam 7.45 selepas salat maghrib. Kita akan adakan tazkirah mengenai kepentingannya pembersihan hati dan demikian juga kita akan mengadakan bacaan Al-Quran dan demikianlah kita akan adakan zikrullah. Maka itulah dia antara usaha-usaha kita untuk kita nak mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Maka untuk itu saya mulakan dalam pembicaraan saya pada malam ini ialah dengan kita membicarakan daripada perihal bab hati kita, ya. Begitulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bagaimana hati itu sangat penting dan sangat perlu untuk kita perbaiki dan kita bersihkan. Maka dengan itu pembersihan hati ini dia tidak datang begitu saja, tetapi dia perlu diberikan pertumpuan dengan pelajarannya ataupun dengan kita katakan pengisian yang betul. Maka dengan sebab itulah pihak kami pernah mengadakan seminar jalan menuju kepada Allah Ta'ala pada tahun 2007 yang sudah lepas lebih kurang dekat beberapa belas tahun. Dan insya-Allah seminar jalan menuju pada Allah ini kita akan ulangi kembali untuk memberikan pendekatan kepada para jemaah sekalian, para pelajar-pelajar sekalian untuk mengetahui jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah harap berikan tumpuan dalam kita punya pengajian ini. Dan pengajian ini sebenarnya kita akan adakan setiap hari Ahad sebelum kita mulakan zikir. Jadi dengan itu tuan-tuan berzikir, beramal, ada dapat dengan ilmunya sekali insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi menyentuh daripada jalan menuju kepada Allah ini, maka hendaklah seseorang itu sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis dan dalam ayat-ayat suci Quran, ya, sebagai pendahuluannya yang kita dah sebutkan, bagaimana kita di dalam beriman pada Allah dan beramal pada Allah, kita sendiri sebuah pengakuan di dalam solat kita dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Artinya engkaulah saja ya Allah yang kami sembah dan kepada engkau sajalah yang kami memohon pertolongan, maka tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah dia surah Fatihah ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikianlah firman Allah SWT, fafirru ilallah, larilah kamu menuju kepada Allah SWT. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi daripada dua surah ini yang telah kita sebutkan tadi, kita telah membuatkan satu perjanjian kepada Allah yang kita ini hanya menyembah pada Allah dan kita mohon bantuan dari Allah dan kita minta bantuan itu yang pertama dan yang paling utama ialah hidayat daripada Allah.
itulah yang paling mahal dan paling berharga, lebih mahal daripada dunia dan isinya. Kalau orang yang memiliki billion of dollars pun, tapi kalau tak dapat hidayat pada Allah, dia hanya bakal menjadi bara-bara api neraka. Na'udzubillah min zalik. Begitulah yang Allah telah gambarkan. Waquduhan nas wal hijarah, dan bara-bara neraka itu merupakan manusia-manusia yang tak menyembah pada Allah, dan juga bara-bara neraka itu daripada batu-batu berhala. Ya tuan-tuan, begitulah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Tujulah kamu kepada Allah SWT. Fafirru ilallah. Menujulah kamu pada Allah. Tapi maka sebelum kita melanjutkan seminar ini supaya dapat dimanfaatkan, maka para pembaca dan peserta hendaklah mempunyai pegangan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asas. Jika tidak, akan timbullah berbagai-bagai perselisihan. Asas yang dimaksudkan itu ialah apa dia? Bahawa sendi agama ada 3 yang kita kenali dengan pelajaran. Pelajaran pertama, pelajaran bab iman yang kita tahu iaitu pelajaran tauhid, dan pelajaran Islam, dan pelajaran ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ini 3 perkara adalah perkara yang asas dalam agama. Kalau satu tu kurang, maka dia bukanlah sebagai seorang Muslim. Jadi bahawa sendi agama tu ada 3. Ya, macam mana rumah kita, kalau kita nak binakan rumah tu kena ada tiang fondasinya. Kalau tak ada tiang atau satu kurang, maka rumah itu sengit dan tak selamat diduduki. Begitulah juga dalam agama Islam kita. Kita ada 3 sendi agama. Kalau salah satu sendi agama ni kurang atau tak kuat, maka agama kita ataupun pegangan kita akan menjadi pegangan yang timpang, yang cacat, yang akan membawa kemudaratan kepada diri kita dunia dan akhirat. Maka berikanlah perhatian kepada apa yang kita bincang ini, kerana ia bukan satu perkara sambil lewa, dia bukan sambil kita makan-makan minum kita boleh suka-suka, tapi dia adalah merupakan kebaikan, keuntungan atau kerugian, kecelakaan kita nanti besok bila kita balik pada Allah SWT. Maka sendi agama kita yang 3 itu ialah sebagaimana yang telah dihuraikan oleh ahli ulama kita. Yang pertama, iman, yang dikenali dengan pelajaran akidah atau tauhid. Jadi alhamdulillah, saya pun baru ini memulakan pelajaran akidah tauhid itu di Masjid An-Nur pada setiap Rabu malam Khamis, iaitu lepas solat Isyak jam 9 malam. Tuan-tuan pun boleh ikuti daripada FB saya online, dan insyaAllah kita akan mulakan daripada awal lagi mengenal kepada pegangan dan pengasasnya dan seterusnya. Dan ada pun yang kedua, pelajaran keduanya adalah iaitu pelajaran yang membicarakan tentang Islam, iaitu yang dikenali dengan pelajaran fikih. Alhamdulillah, pelajaran fikih pun saya setiap hari syukur pada Allah, dengan izin Allah dapat saya pimpin setiap hari daripada hari Senin sampai pada hari Jumaat. Lepas daripada asar jam 5 suku petang sampai 6 suku petang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terlepas daripada mengikuti online saya live itu, boleh ikuti recordingnya di FB saya dan juga di YouTube saya yang kita muatkan masuk seterusnya. Dan demikianlah juga yang kita katakan pelajaran yang ketiga yang penting sekali di dalam agama kita sendiri, agama ialah pelajaran ihsan, iaitu ihsan yang dikenali dengan pelajaran tasawuf atau tarekah. Perkara tasawuf tarekah ni banyak orang merasa takut. Kenapa? Kerana orang kata itu dalam sangat, tinggi sangat. Itu tak sesuai dengan kita. Itu adalah satu kata-kata yang nak menjauhkan kita daripada sendi agama Islam kita. Kerana pelajaran tasawuf itu pelajaran memperbaiki hati kita. Ibadat kita, amalan kita kalau tidak diperbaiki dengan hati yang bersih, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan amalan kita dicampak balik ke muka kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah di sini kita perlu mempelajari tasawuf yang berunsur tariqah, dan kedua-dua lagi iaitu pelajaran akidah atau tauhid dan pelajaran fiqah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi selain daripada 3 perkara ini yang kita dah sebut tadi, kita dah tahu pelajaran akidah, tauhid, Islam itu pelajaran fiqah, maka bagaimana pula iaitu kita dengan pelajaran pembersihan hati iaitu tasawuf, yang kita nak mengatakan penyampaikan kepada kita akan ihsan. Maka mengakui setiap ilmu ada ahlinya. Ya sudah tentunya. Iaitu tak semua orang mengetahui semua ilmu. Melainkan orang yang Allah Ta'ala telah berikan sesuatu kelebihan yang luar biasa.
Jadi semua ilmu tu adalah dia ahlinya, dan ini telah kita kenali pelajar hadis yang masyhur, yang di mana hadis ini dinamakan hadis Jibril. Hadis Jibril ini yang di mana malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu ketika apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam Masjid An-Nabawi, maka sedang bersama dengan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, tiba-tiba datang seorang lelaki yang berbaju putih, berserban putih, yang tak dikenali, seolah-olah orang yang luar daripada kota Madinah, tapi pakaiannya bersih, tak ada habuk, tak ada menunjukkan dia melalui perjalanan yang jauh. Maka orang ini pun datang masuk ke dalam Masjid Nabawi dan kemudian terus duduk berlutut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, temu lutut dengan Nabi, bertemu lutut dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana begitu dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia pun mulalah bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa pertanyaan. Maka antara pertanyaannya itu, apa tu iman, dan apa tu Islam, dan apa itu ihsan. Sudah kita tahu hadisnya. Iman tu Nabi jawab dengan rukun iman yang 6 perkara. Islam tu Nabi jawab dengan rukun Islam yang 5 perkara. Dan ihsan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan, hendaklah kamu menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tak melihat Allah, maka percayalah Allah melihat kamu. Ini macam mana nak dapat macam tu? Ini tak lain tak bukan ialah apabila hati itu sudah bersih, sudah jernih daripada kotoran, dosa dan noda dan sekalian hijab-hijab ataupun sekalian yang menghalang hati kita daripada mengenal kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sekalian soalan-soalan oleh malaikat Jibril itu, maka kemudian akhirnya setelah malaikat Jibril itu pun keluar daripada masjid, keluar daripada tempat yang Nabi dan sahabat berada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada sahabat-sahabat, tahukah kamu siapa yang datang itu? Maka sahabat-sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Maka dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah dia Jibril. Fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Itulah dia, sesungguhnya itulah dia malaikat Jibril yang datang kepada kamu, mengajar kamu agama kamu. Jadi arti kata yang soalan-soalan yang diutarakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril nak kenalkan kepada kita apa itu sendi agama kita. Jadi malaikat Jibril tanyakan tentang iman, iaitu sendi agama yang pertama. Malaikat Jibril tanyakan tentang fikih, tentang syariat, iaitu tentang rukun Islam. Dan itulah fikih kita. Bab sembahyang, bab puasa, bab zakat, bab haji. Dan yang ketiga, malaikat Jibril menanyakan Nabi tentang ihsan, iaitu pelajaran mengenai memperbaiki hati. Kemudian keseluruhan soalan itu Nabi pun beritahu kepada sahabat-sahabat, fa innahu Jibril ya'atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itulah Jibril yang datang kepada kamu, mengajar kamu agama kamu. Subhanallah. Jadi begitulah Allah SWT mengutuskan malaikat Jibril untuk perkenalkan kepada umat Islam. Sebab itulah di sini muslimin rahimakumullah, apabila kita nak menanyakan sesuatu hukum daripada seseorang, kita kena tanyalah orang yang sesuai dengan keahliannya. Umpama kalau kita sakit gigi, kita pergi doktor gigi. Kalau kita pergi kepada mekanik, dia bukan cabut gigi kita, dia ranapkan gigi habis semua. Kalau sekiranya rumah kita ada short circuit, rumah kita lampu tak keluar api, kita panggilkan kepada orang electrician. Jangan kita panggilkan kepada doktor gigi. Apa dia boleh buat dengan lampu elektrik kita? Pokoknya setiap seseorang dia ada kepakarannya tersendiri. Begitulah Allah Ta'ala firmankan kepada kita supaya kita mengambil pelajaran dengan sebagaimana firman Allah, auzubillahi minasyaitanir rajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu, ya. Jadi kalau kita tak tahu, tanyalah kepada ahli zikri. Ahli zikri itu siapa? Orang yang tahu jika kamu tak tahu. Tetapi kadang-kala kita ini take for granted. Arti take for granted, satu orang tu kita tanya semua masalah. Dia adalah orang yang alim dalam bahagian fikih, tapi bukan bahagian tasawuf. Kita tanya bab tasawuf. Dia mula timbulkan ini bid'ah, ini syirik, ini mengada-adakan perbuatan Nabi tak buat. Sebab dia bukan ahlinya. Macam kita pergi jumpa doktor, kita tanyakan dia tentang kereta kita rosak.
Doktor akan kata kau ni kereta kau bagus, baru tak ada rosak apa pun. Umpamanya. Jadi begitulah dia tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh nak menanya semua soalan pada seseorang, kita kena tengok kepada keahlian orang tersebut. Maka begitulah kita di dalam ilmu agama, semua ulama ada bahagiannya. Ulama bahagian tafsir ada bahagiannya, ulama bahagian fikih ada bahagiannya, ulama bahagian akidah, bahagian tauhid ada bahagiannya, dan ulama bahagian tasawuf iaitu bahagian pembersihan hati, jiwa, rohani untuk mendekatkan diri pada Allah, ada orangnya, ada keahliannya yang berbeza. Sebab itulah di sini tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang di akhir zaman ini berkecamuk ilmu agama ni. Kerana apa? Kita tengok orang ni kata, tak apa, ini zikir bagus. Pergi pada orang ni kata, ini zikir bid'ah. Kita pergi tempat maulid, Masya Allah, baca selawat Nabi, memang Nabi suruh banyak selawat. Pergi kepada orang yang tak suka maulid, ini bid'ah, ini semua syirik. Allahu Akbar, macam mana boleh jadi macam tu? Kerana kita salah orang, kita tanya. Kita tak tanya kepada ahlinya, tapi kita tanya pada orang yang bukan ahlinya. Maka timbullah pening kepala kita. Akhirnya berkecamuklah umat Islam. Maka dengan sebab itulah dalam perkara ini kita berpeganglah kepada apa yang telah dipesan oleh ulama-ulama. Kalau bab akidah, tanyalah pada ulama mujtahid bahagian akidah. Kalau bab fikih, tanyalah ulama yang mujtahid bahagian fikih. Dan kalau bab tasawuf tariqah, tanyalah pada ulama mujtahid yang bahagian tasawuf dan tariqah. Jadi begitulah, setiap ada ilmu ada dia punya ahlinya. Jadi dengan itu bila kita sakit gigi, kita jumpa pada dentist. Kalau kita sakit urat saraf kita pergi pada doktor urat saraf. Sebab doktor pun bukan semua sama. Ada doktor bahagian gigi, ada doktor bahagian urat saraf, ada doktor bahagian urusan wanita dan sebagainya. Begitulah ilmu agama pun tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita waspadalah lebih-lebih lagi di akhir zaman ni. Kadang-kadang ilmu agama yang kita warisi daripada alim-alim ulama kita, tetapi akhir zaman ni sudah jadi macam-macam tomahan, tuduhan dan sebagainya. Jadi bukan saya nak kata siapa-siapa, cuma berhati-hati. Sebab itulah kita kena mengambil ilmu itu daripada ahlinya. Maka daripada itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagaimana kita telah sebut tadi, maka dalam kita melalui jalan proses menuju pada Allah Ta'ala, kita kena terimalah ijtihad ulama-ulama mujtahid dalam bidang-bidang mereka. Dan tidak membantah mereka melainkan orang yang sudah cukup syarat ijtihad. Seperti mana kalau kita hari ini, kita ni pandainya dalam bahagian ilmu yang bukan kena mengenai dengan fikih. Umpama kita pandai berfikir, kita tahu bagaimana nak strukturkan pengajian ilmu-ilmu educational pada pelajar-pelajar, murid-murid. Tapi kita tidak alim dalam ilmu fikih. Akhirnya hukum fikih yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama kita, akhirnya diubah. Tak apalah, ni kita kerana maslahat, ni kerana orang nak cepat, nak pergi kerja, kita tukar sikit, tak apa, ini pun ada. Bahkan banyak kerosakan yang berlaku, seperti ibarat kata kita menyuruh tikus memperbaiki labu. Bukan dia perbaiki labu, habis ranap labu tu semua dibuatnya. Itulah yang Nabi SAW pun telah sebutkan ya. Di akhir zaman nanti Allah Ta'ala Allah mengambil ilmu ni. Allah angkat ilmu ni. Ilmu apa? Ilmu agama. Inna Allah la yaqdu ilma intiza'an. Allah tak akan mengambil ilmu tu secara merampas. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah akan mengangkat ilmu agama ni dengan dimatikan pada alim-alim ulama. Sekarang dah berapa banyak ulama-ulama kita dah meninggal dunia. Maupun daripada negeri Malaysia, di Indonesia lagi banyak lagi. Di Hadramaut dan juga di negara kita Singapura pun tak ketinggalan berapa ramai ulama-ulama kita yang dulu yang menjadi ketua-ketua pemimpin agama kita pun sekarang sudah tak ada. Dan apabila semua tu sudah tak ada, maka manusia ittakhadzan nasu juhalan. Manusia akan mengambil orang-orang yang jahil, yang tak tahu hukum fikih yang sebenarnya, yang tak tahu hukum agama yang sedalam-dalamnya. Akhir dijadikan dia sebagai ketua-ketua dan akhirnya mereka dalun mudillun fa'aftau bighairi ilmin. Mereka memberi fatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan mereka menyesatkan. Nauzubillah min zalik. Sebab itulah di tuan-tuan dan puan-puan, akhir zaman ni kita berhati-hatilah. Banyak perkara-perkara yang dulunya kita tahu tak boleh, ini haram. Tapi sekarang bolehlah, ini sikit-sikit, ini tak apalah, ini kepentingan orang. Sudah banyak perubahan. Kita berhati-hatilah kerana kita ini pun sudah berada di akhir zaman. Akhir zaman inilah zaman fitnah. Allahu Akbar.
Ya Allah, selamatkanlah kami, anak cucu kami semua daripada fitnah akhir zaman. Ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bukan kata-kata ni nak menyindir ataupun nak kenes siapa-siapa, tak ada. Ini hakikat sebenarnya kerana inilah yang telah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang dahulu, dan perkara ini pasti berlaku dan sekarang pun sedang berlaku. Allahu akbar. Dan begitulah dia daripada kata-kata tadi, bila kita dah tahu ulama tu ulama mujtahid, ulama misal kata Imam Syafi'i, dan misal kata Imam Hanafi, ulama-ulama besar. Kita jangan nak mudah-mudah nak menolak pandangan pendapat mereka dengan kerana ada satu orang, satu ulama, satu ustaz, satu alim mengatakan oh tak apa. Padahal ulama besar-besar yang sudah alim, yang sudah diterima dunia Islam, kemudian kita boleh tepikan. Ini yang berlaku sekarang ini. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Untuk kita yang nak mengambil, nak membuat hukum, mesti cukup syarat. Umpama nak jadi doktor. Apakah dengan hanya belajar health science saja, health science kesihatan di secondary school, sudah besok dia dah boleh jadi doktor? Tak ada. Dia kena masuk, dia punya pelajaran dia, kuliah kedoktoran beberapa tahun, kemudian kena test lagi menjadi doktor cobaan, dan kemudian barulah diakui, disahkan dia. Itulah dia proses untuk agama, untuk keduniaan. Tapi untuk agama cukuplah, kau dah ada degree ni, kau dah ada ni, okey, dah boleh lah. Padahal bukan itu dia punya dalamannya, bukan itu yang kekhususannya. Bahkan banyak lagi kekurangan. Tapi apa nak buat? Begitulah di akhir zaman berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagai satu nasihat, kita menerima apa yang sudah diijtihadkan atau yang diputuskan oleh ulama-ulama kita, yang sebagaimana yang telah disampaikan oleh mereka, kita kena terima. Jangan kita nak menolak ataupun berdolak dalil. Ya muslimin muslimat rahimakumullah. Begitulah dalam kita mengatakan ini, maka berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku boleh mengalahkan 1000 orang alim, tetapi aku dikalahkan oleh seorang jahil. Kenapa pula orang jahil boleh kalahkan? Ini kata-kata Imam Syafi'i cukup mendalam. 1000 orang alim dia boleh kalahkan. Masya Allah, ini ilmu Allah Ta'ala bagi pada Imam Syafi'i luar biasa. Siapa nak tahu tentang kebijaksanaan ilmu Imam Syafi'i, ikutilah pengajian yang saya sedang pimpin setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat petang, 5 suku petang, saya membawakan biografi ataupun latar belakangnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pada mula lahirnya, dan kemudian mengenai pelajarannya, hidupnya, dan sampailah kepada seterusnya. Jadi tuan-tuan boleh ikut. Jadi Imam Syafi'i, Masya Allah, bukan nak kata bangga tu, tidak. Nak melahirkan rasa nikmat Allah. Apa katanya? Bahawa aku boleh mengalahkan 1000 orang alim, tetapi aku dikalahkan oleh satu orang jahil. Maksudnya apa? Satu orang jahil ni dikalahkan. Sebab orang jahil ni dia tak pakai dia punya kaedah atau prinsip-prinsip ilmu. Dia pakai apa? Pakai fikiran saja, pakai nafsu dia saja. Ini tak sesuai lah kita zaman moden. Ini tak sesuai lah zaman dah maju. Ini tak sesuai lah, kita kena ubah sikit lah. Sebab orang ramai dah macam ni, kita kena ubah sikit, kena ubah sana, ubah sini. Itulah yang berlaku sekarang ini. Kerana mereka ni tak mengikut prinsip-prinsip ilmu. Jadi Imam Syafi'i ni orang yang memegang prinsip. Jadi apabila orang yang tak berprinsip berdialog dengan Imam Syafi'i seranda. Aku cakap Quran, aku cakap hadis, aku cakap ijma' ulama', korang kata itulah ini. Inilah yang berlaku pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Maka dengan sebab itulah kata-kata Imam Syafi'i cukup tajam. Kita waspadalah, mudah-mudahan ya Allah selamatkanlah kami berfitnah-fitnah yang kami bimbangkan ya Allah di akhir zaman ini dengan berkat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka dengan itu muslimin rahimakumullah, jadi menerima hakikat wujudnya perbezaan secara berijtihad, penafsiran ayat Quran, pemahaman pentasihan hadis dan penilaiannya dan lain-lain lagi dalam setiap bidang ilmu yang berbeza. Seperti perkataan kalam, berbeza maknanya pada ilmu akidah, pada ilmu fikih dan ilmu tasawuf dan tariqah. Ya, jadi kalau sekiranya kita lihat daripada alim-alim ulama ni, mereka ini mempunyai pendapat berbeza dalam bidang-bidang mereka yang berbeza. Jadi tak semuanya sama saja. Seumpama kalau kita kata bab kalam, perkataan kalam di sisi ulama fikih. Ulama fikih kata kalau kalam tu bercakap walaupun dalam solat itu dah kira kalam, dah kira bercakap, batal semayang. Begitu pula dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid, kalam tu maknanya ialah ilmu pembahasan mengenai sifat-sifat Allah SWT.
Begitu pula dari segi ilmu tasawuf pula. Kalam itu, kalam ialah makna perbicaraan hati kita. Hati kita ni dah kira berbicara kita dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Satu perkataan berbeza dengan kerana keilmuan yang berbeza. Kita kena terima. Itulah maknanya kita tak boleh nak katakan ini kalam, ini semua orang kena pegang pendapat. Tak ada. Kita ada dia punya keahlian yang berbeza. Demikianlah kata-kata alim-alim ulama sebagaimana yang telah masyhur dikatakan ya, bahawa apabila kita berbicara ini kata alim ulama, iaitulah hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Apa ni? Kebaikan orang-orang yang abrar, orang yang berbuat baik, iaitu orang awam, masih dikirakan, dianggap kejahatan di sisi al-muqarrabin, iaitu orang yang hampir kepada Allah. Macam mana ni? Tak faham ni. Jadi kalau sekira pada orang awam, dah baguslah. Ustaz ni dah baik, dah bagus dah. Tapi pada orang yang dekat pada Allah, belum lagi. Belum bagus lagi. Umpamanya orang semayang. Oh semayang tu, Masya Allah, semayang, rokok, sujud semua bagus dah. Pada orang yang awam, oh dia ni bagus ni. Oh warak ni bagus ni, alim. Tapi pada orang yang dekat pada Allah, kalau semayang tu ada riak, ada ujub, itu tak ada artinya lagi di sisi Allah. Sia-sia saja dicampak balik ke muka dia. Na'udzubillah min zalik. Nampak tuan-tuan dan puan-puan. Macam itulah juga kalau sekiranya kita di dalam amalan-amalan hari-hari yang kita. Apalagi Ustaz cakap ni, kita dah semayang, kita dah puasa, kita dah haji, kita dah zakat, dah sudah cukup lah. Tapi kepada orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah, kalau haji, kalau semayang, kalau puasa, kalau zakat, hati kita megah, kita yang paling baik, kita paling bagus, orang lain tak macam kita, amalan kita tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan? Sebab itulah di sini kita kena terima alim-alim ulama tasawuf kita dalam mereka memimpin umat ini kepada jalan Allah. Bukan mereka membuat sesuatu perkara yang baru atau namanya bid'ah, bukan. Tapi mereka nak mengukuhkan lagi apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kata-kata saya ini ataupun penyampaian saya ini, maka hendaklah kita menerimanya sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda akhir kiamat ni, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah, iaitu apabila disandarkan sesuatu, diserahkan sesuatu urusan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat, tunggulah kehancurannya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Kita tahu ya, Nabi kita SAW satu masa sedang berkhutbah, seorang tanya, "Ya Rasulullah, bila kiamat?" Nabi tak jawab. Nabi teruskan khutbahnya. Ditanya lagi, "Bila kiamat?" Nabi tak jawab. Diteruskan lagi khutbahnya. Kemudian kali ketiga dia tanya, kemudian Nabi jawab, "Apa yang kau siapkan untuk kiamat?" Maka dia pun berkata, "Ya Rasulullah, ya, bilakah kiamat itu?" Jadi di sini Nabi SAW ada beberapa riwayat, tapi dalam riwayat ini Nabi mengatakan tanda kiamat itu apabila disandarkan sesuatu urusan kepada bukan ahlinya. Apa dia? Umpamanya macam kita tadi katalah, kalau sekiranya orang yang sakit gigi, dia pergi kepada mekanik. Apa mekanik buat? Hancur gigi semua yang lain. Macam itulah ibaratnya. Bila kita ada masalah hukum agama, kita tanya pada orang bijak pandai. Tapi bijak pandai itu dalam bahagian ekonomi. Bijak pandai itu bahagian kemasyarakatan. Bukan bijak pandai dalam pengajian hukum agama, ilmu fikih, atau mendalami mazhab-mazhab ulama-ulama kita. Akhirnya ilmu agama tu diikutkan kesesuaian dengan kehendak masyarakat, dengan kehendak keadaan, dengan kehendak sosial. Akhirnya sudah jadi rosak hukum agama. Inilah berlaku. Sebab tu Nabi kata kalau sudah sampai masa tu, fantazir sa'ah, tunggulah akan berlakunya kiamat. Kiamat dia ada dua makna. Pertama dengan makna kehancuran, kebinasaan, agama itu akan rosak. Dan kedua maknanya kiamat yang benar, iaitu kehancuran dunia ini seluruhnya. Na'udzubillah min zalik. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya rasa kita akan berhenti di sini dahulu. Untuk kita teruskan program kita, kita akan menyambung lagi kita punya pembicaraan kita ini pada pelajaran kita akan minggu hadapan, sebab saya akan kita katakan sambung sampailah kita di akhirnya nanti insya-Allah apabila kita selesaikan pembicaraan kita ini insya-Allah. Sekian saja daripada kami pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.